بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Huraian Hadis Eskatologi, iaitulah hadis-hadis akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita berada pada bahagian yang bab yang ketiga daripada bahagian keempat, iaitulah bahagian Zon Timur. Jadi bab yang ketiga ni bertajuk Bani Qantura, muka surat 251. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilun nasun min ummati bighaitin yusammunahu al-Basrah inda nahrin yuqalu lahu Dajlah, yakunu alaihi jisrun yaksuru ahluha wa takunu min amsaril muhajirin atau min amsaril muslimin. Fa idza kana fi akhir az-zaman jaa banu Qantura iradul wujuh sigharul a'yun hatta yanzilu ala shatt an-nahr فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. Umatku akan sampai ke satu perbatasan yang dinamakan Basrah. Di sisi sungai yang dinamakan Dajlah. Di sana terdapat jambatan yang ramai penduduknya di sana. Di sana akan menjadi milik golongan muhajirin. Ataupun dalam riwayat lain sebut daripada wilayah kekuasaan Islam. Apabila tiba akhir zaman, datanglah Bani Qantura bermuka bulat dan bermata sepet turun ke gigi sungai. Maka mereka berpecah kepada tiga. Satu pihak mengambil ekor lembu dan binatang melata, lalu binasa. Satu pihak mengambil untuk diri mereka, lalu kufur. Satu pihak memikul zuriat mereka di belakang dan memerangi mereka, lalu mereka syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni Nabi cerita berkenaan dengan satu kawasan yang dinamakan sebagai Basrah. Basrah ni kita sudah jumpa ketika kita baca bab Parsi, bahagian tanah Parsi sebelum ni. Dia duduk di kawasan Iraq. Basrah antara negeri yang dibuka dan didirikan
bandar oleh orang Islam. Dan zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah Islam, dia telah mengalihkan pusat pemerintahan Islam daripada Madinah ke Basrah. Nabi kata, satu golongan daripada umat aku, ini habis cerita zaman dia, belum berlaku lagi waktu tu orang Islam sampai ke Basrah. Nabi kata satu kalangan daripada umat aku, pengikut-pengikut Nabi. Kalau kita baca nas, hadis ataupun ayat Al-Quran, bila Nabi sebut ummah, dia membawa 3 makna. Umat Muhammad belaka. Nabi kata ummati, umat aku, maka dia terbahagi kepada 3 umat. Yang pertama disebut sebagai ummatud da'wah, iaitulah umat yang perlu untuk disampaikan kepada mereka dakwah. Iaitulah semua manusia yang lahir bermula sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ada orang yang terakhir hidup atas muka bumi ini, itu semua dipanggil sebagai ummatud da'wah, maknanya seluruh manusia. Kemudian ada kategori yang kedua, dia panggil ummatul ijabah. Di kalangan ummatud dakwah ni, golongan yang perlu untuk disampaikan dakwah Islam kepada mereka, ada sebahagian daripada manusia-manusia ni yang menerima dakwah dan setuju untuk menjadikan Islam sebagai agama. Orang Islam lah maksudnya. Jadi umat ini disebut sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah ni orang Islam semua sekali, yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ni ada 2 dah. Manusia seluruhan, tak kira orang Islam pun atau kafir, itu dipanggil ummatud dakwah. Ada orang Islam khusus dipanggil ummatul ijabah. Tapi ada satu lagi golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut sebagai ummatul ijabah, ummatul ittiba', yang mana golongan ni lebih sikit daripada orang Islam. Bukan semua orang Islam termasuk dalam ummatul ittiba' ni. Ummatul ittiba' ni adalah mereka yang mengikut jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalan perjuangan Islam. Jalan membawa Islam supaya Islam itu tertegak di atas muka bumi ini. Jalan supaya agama ini sampai ke seluruh pelosok dunia, di mana tempat sampainya siang dan malam. Ini golongan disebut ummatul ittiba'. Bukan semua orang Islam ummatul ittiba' belaka. Ramai orang Islam, kalau tengok IC, ramai Islam, ramai yang mengaku sebagai Islam. Tapi adakah semua orang Islam yang ada atas muka bumi ini berjuang untuk Islam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang? Ikut jalan yang Nabi ambil, mewakafkan diri untuk agama Allah, menjadi tentera-tentera Allah, Hizbullah, meletakkan Islam sebagai matlamat hidup, bukan untuk kejar dunia, bukan untuk kejar harta, bukan untuk kejar cita-cita dunia, kerjaya, keluarga.
Tapi semata-mata hidup mereka untuk perjuangan Allah, itulah golongan disebut ummatul ittiba'. Maka bila Nabi sebut dalam hadis ni, yanzilu nasu min ummati, umat aku akan sampai ke satu perbatasan. Umat yang dimaksudkan ini adalah ummatul ittiba', umat yang ikut perjuangan Nabi, mengikut zaman masing-masing lah. Zaman Nabi, ada ketika Nabi mengangkat senjata berperang, maka ada zaman-zaman tertentu umat Islam memerlukan untuk mengangkat senjata dan di tempat-tempat tertentu. Ada golongan yang tak sapa kepada angkat senjata. Nabi sendiri pun bukan setiap masa dia berdakwah dengan mengangkat senjata. Dia berjihad di Mekah, tak ada satu senjata pun yang diangkat. Maka tak semestinya bila sebut berjuang ni kena angkat senjata. Menyebarkan Islam, berdakwah, buka sekolah, memakmurkan masjid, semua yang dibuat atas nama agama, bukan atas kepentingan peribadi, individu dan selainnya. Itu semua adalah dalam kategori jihad. Yang mengikut jalan Nabi, itulah ummatul ittiba'. Jadi Nabi kata umat aku ni akan sampai ke satu perbatasan yang dinamakan Basrah di Iraq itulah. Jadi kawasan yang sampai itu adalah kawasan yang Nabi sebut sebagai Al-Basrah, dekat dengan Sungai Dajlah. Sungai Dajlah ni ataupun disebut dalam Surah Putih Sungai Tigris, antara sungai terpanjang di Asia. Jadi kawasan itulah akan sampai di situ, dan di sana terdapat jambatan, dan negara itu, kawasan itu akan menjadi milik orang Islam atau milik orang-orang muhajirin. Dan ini terbukti apabila wilayah Parsi jatuh ke tangan orang Islam bawah kepimpinan Khalid Al-Walid zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dan diteruskan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini adalah golongan muhajirin lah, yang membuka kota-kota Islam, termasuklah yang disebut oleh Nabi ni. Mana benda Nabi sebut ni tak berlaku zaman dia lagi, tapi berlaku selepas daripada itu. Apabila tiba akhir zaman, Nabi sebut pula berkenaan akhir zaman. Fa idza kana fi akhir zaman, bila sampai akhir zaman, mana hujung-hujung dunia, datanglah Bani Qantura. Mari satu puak daripada puak Bani Qantura, dia kata. Sifat mereka ni bermuka bulat, bermata sepet, turun ke gigi sungai. Mana peristiwa ni bukan pada peristiwa ketika umat Islam menawan kota Basrah. Nabi cerita fa idza kana fi akhir zaman. Pada ketika akhir zaman, bila tu tak berlaku lagi. Pulang ni akan turun, puak ni akan turun sehingga ke gigi sungai, lalu mereka berpecah kepada tiga. Satu kumpulan akan memilih untuk memelihara, memilih harta-harta mereka. Pilih lembu binatang, ni harta-harta zaman Nabi lah. Kenderaan-kenderaan dan aset-aset zaman Nabi. Inilah Nabi gambarkan golongan ni, secara simboliknya mereka yang tumpu kepada harta. Nabi kata golongan yang hidup untuk itu akan binasa. Tak pakai hidup mereka, Nabi kata. Satu pihak lagi, dia akan memilih kepentingan diri dia.
Lalu mereka jadi kufur. Ini bahaya lagi. Jadi kufur, meninggalkan agama Allah. Kalau tadi tu taklah sampai kufur. Nabi kata binasa je. Tak betul juga. Tak betul. Tapi tidak sampai kepada kufur. Ini Nabi kata jadi kufur tu. Anda kufurnya meninggalkan ajaran Islam lah. Percaya bahawa ada ajaran yang lebih baik daripada Islam. Ada pemikiran, ada ideologi yang lebih baik daripada Islam. Itu boleh menyebabkan kufur. Ini golongan yang kedua. Manakala satu pihak yang lain melindungi zuriat-zuriat keturunan mereka di belakang mereka, lalu berjuang memerangi. Berjuang. Duduk atas jalan Allah, lalu mereka syahid. Mati syahid kerana berjuang atas jalan Allah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ni Nabi cerita umum. Nabi tak cerita secara khusus apa yang dimaksudkan golongan yang memilih lembu-lembu, binatang-binatang dia tu. Nabi tak sebut secara khusus apa yang dimaksudkan mereka ni ambil untuk diri mereka menyebabkan kufur dan berjuang lawan siapa ada kumpulan yang syahid itu. Cuma Nabi sebut secara jelas mereka adalah Bani Qantura. Itulah benda yang disebut secara jelas. Mengikut catatan Ibnu Athir, ini seorang sejarawan Islam, jadi kitab Tarikh Ibnu Athir. Nabi Ibrahim AS daripada keturunan Sam. Kalau kita baca sebelum ni, keturunan Nabi Nuh ni dia ada tiga orang anak daripada keturunan tiga orang anak, Sam, Ham dan Yafis. Sam ni melahirkan keturunan Arab, keturunan Bani Israel, keturunan Eropah, orang putih. Hidung panjang, tinggi. Ini Sam. Ham golongan kulit gelap, macam orang Afrika tu. Manakala Yafis daripada orang-orang Asia, mata sipit. Jadi nak cerita berkenaan dengan Bani Qantura ini, Nabi Ibrahim yang daripada keturunan Sam ini pernah mengembara ke sebelah timur. Kalau Sam ni asal dia daripada barat, daripada Asia Barat sampai ke barat tu lah. Dia duduk asal di situ, dari Palestin dan sekitar sehinggalah ke Eropah tu. Jadi Nabi Ibrahim dalam catatan sejarah dia pernah juga mengembara ke sebelah timur. Selepas meninggalkan Nabi Ismail dan Sayyidina Hajar di Mekah. Ini cerita lepas dia nikah dengan Siti Hajar dah. Boleh anak Nabi Ismail, lalu Tuhan perintahkan untuk tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah, dia balik ke Palestin. Kemudian ketika dia duduk Palestin tu, dia pernah pergi mengembara ke sebelah timur. Di sana baginda mengahwini seorang penduduk timur. Nabi menikah. Nabi Ibrahim menikah dengan penduduk timur yang digelar sebagai Qantura. Orang Puang ni. Qantura ni nama orang Puang. Ataupun dalam bahasa lain disebut Keturah. Qantura dalam hadis sebut. Hasil perkahwinan, mereka menikah. Nabi Ibrahim nikah dengan Qantura ini, mereka dikurniakan 6 orang anak. Qantura dan anak-anak tidak ikut serta Nabi Ibrahim pulang ke Asia Barat. Maknanya tak balik semula lah ke Palestin, tak pergi semula ke Mekah. Nabi menikah, dia mengembara di timur, dia menikah situ. Boleh kata agak lama lah, sebab boleh sampai boleh 6 orang anak. Tapi bila Nabi Ibrahim nak pulang balik ke tempat asal dia, anak-anak, isteri tak mau ikut. Jadi mereka terus menetap di timur dan beranak pinak. Jadi mereka pun berasimilasi. Jadi kumpulan hak duduk di timur ni adalah daripada kalangan Bani Yafis. Nabi Ibrahim daripada Sam, orang timur ni daripada Yafis. Jadi dikahwin, keluarlah zuriat-zuriat keturunan yang baru. Tambah Ibnu Athir, salah satu keturunan Qantura adalah Bani Jawi, keturunan Melayu dan bangsa sekitar Nusantara Asia Tenggara. Kalau kita baca catatan sejarah ulama-ulama yang menulis berkenaan dengan Nusantara ini, dia akan menggelarkan orang Melayu ni sebagai Bani Jawi.
Sebab itulah tulisan kita bila masuk Islam, dia kata tulisan Jawi. Sebab dia sendiri pun menggelarkan orang-orang Asia Tenggara ni, orang-orang Melayu lah, rumpun Melayu ni sebagai Bani Jawi. Dia termasuk Melayu dan juga Jawa, Bugis dan sebagainya itulah. Bani Qantura berasimilasi dengan orang Aryan yang membuka lembah Indus dan rantau subkontinent hingga ke pentas Sunda. Jadi keturunan Bani Qantura ni dia berasimilasi. Dia pula nikah dengan orang India, nikah dengan orang Melayu. Jadi besar keturunan Qantura. Bila sebut Qantura ni, keturunan ni besar. Merujuk kepada hadis yang kita baca hadis tadi tu, apabila berlaku zaman huru-hara yang boleh dikaitkan dengan fenomena malhamah. Sebab bila Nabi sebut hadis-hadis akhir zaman yang lain, banyak juga cerita tentang keadaan huru-hara, peperangan, pelarian yang berlaku. Perang di India, perang di Palestin, perang di Syam, perang di Tanah Arab, perang di Tanah Parsi. Keadaan yang sangat gawat itu, maka Nabi sebut juga kegawatan yang berlaku di akhir zaman ni di kawasan Basrah, di gigi sungai Dajlah, dan yang terlibat ketika itu adalah Bani Qantura. Bani Qantura akan turut terlibat walaupun keturunan mereka jauh dari kawasan konflik Asia Barat yang banyak dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi walaupun kita baca hadis, Nabi cerita perang ni banyak berlaku di Syam, di Yaman, Palestin, di Sungai Jordan. Banyaklah hadis-hadis kita baca belum ni dah. Di kawasan-kawasan Iran, Asia Tengah ni lah. Asia Tengah, Asia Barat, Nabi cerita. Tapi dalam hadis ni, kita melihat bahawa keadaan yang sama tu berlaku di Timur. Khususnya melibatkan keturunan Bani Qantura, keturunan India dan keturunan orang Melayu. Dan benda ni sebenarnya kalau kita perasan, kalau kita belajar hubungan antarabangsa, salah satu cabang dalam ilmu sains politik, maka kita akan perasan bahawa kawasan-kawasan orang Islam ni, atau lebih khususnya kawasan krisis yang disebut akhir zaman ni, cuma kawasan yang menjadi kawasan konflik bagi ilmu hubungan antarabangsa. Kalau kita baca buku Clash of Civilization, tulisan Samuel Huntington, dia tulis dalam buku tu bahawa setiap dunia ni dia ada peradaban sendiri. Ada 7 peradaban dunia. Tapi kawasan-kawasan sekitar Asia Barat, kawasan Asia Tenggara, Laut Cina Selatan, dan juga kawasan Eropah Timur adalah kawasan dipanggil kawasan pertembungan ketamadunan, Clash of Civilization. Tengah-tengah ni, kerana ia bertembung antara tamadun barat dan tamadun timur, kawasan sepadang-sepadang ni. Jadi duduk comel. Dan kita nampak hari ni semua kawasan ni sedang berkonflik belaka. Cuma kawasan kita lah yang paling aman lah kita katakan setakat ini. Kalau tuan-tuan ada peta, tuan-tuan boleh tengok. Kalau dalam satu lagi teori yang diperkenalkan di Universiti Amerika, teori Heartland dan Rimland, di mana kawasan dunia ni, pusat kekuasaan dunia, kubu kekuasaan dunia adalah berada di Rusia.
kawasan yang tidak akan mampu ditawan oleh sesiapa pun. Mana kalau Barat nak menguasai Timur, dia boleh kuasai kawasan-kawasan di Asia ni, tapi dia tak boleh masuk sehingga ke Rusia. Dipanggil heartland tu. Tetapi mereka boleh untuk mengekang pengaruh Timur ni daripada berkembang dengan mereka menguasai kawasan yang berada di sekeliling heartland itu. Dan kawasan Rimland ini yang juga disebut sebagai kawasan Art of Crisis. Kawasan lengkungan krisis ini, dia semua duduk sempadan Rusia China belaka. Dan pertembungan kawasan ini berlaku sejak zaman berzamang sebenarnya, dan yang paling tajam sekali bermula pada zaman Perang Dingin. Kalau tengok paling utara sekali, Ukraine. Kan Ukraine dah perang dengan Rusia. Dan cerita sebenar Rusia dengan Ukraine ni terdedah sikit yang tidak ada di media-media. Sebenarnya Ukraine itu telah buat satu perjanjian sulit dengan Israel untuk menjadikan wilayah Crimea, wilayah yang duduk tengah-tengah antara Rusia dengan Ukraine, hak mereka semua berebut. Tapi akhirnya pada tahun 2014 Rusia buat referendum, tanya sendiri orang Crimea. Dan orang Crimea ni ramainya orang Islam daripada keturunan Tatar. Situ mereka tanya nak duduk bawah Ukraine ke nak duduk bawah Rusia. Majoriti kata nak duduk bawah Rusia. Akhirnya Crimea boleh ke Rusia. Tapi Ukraine tak puas hati. Dia buat pakatan dengan Israel. Israel bantu seorang Yahudi bertanding dalam pilihan raya, lobby dia sehingga dia jadi Presiden Ukraine hari ini. Dan sebagai balasan, Ukraine nak beri komitmen untuk ambil balik Crimea, dan lepas pada tu orang-orang Israel akan hantar orang-orang Yahudi untuk duduk situ. Nak jadikan Crimea sebagai Israel kedua. Nah, perkara yang menyebabkan Rusia ambil tindakan yang sangat drastik. Di samping alasan-alasan seperti Ukraine nak sertai NATO dan sebagainya tu. Tapi alasan sebenarnya kita tengok di belakang tu adalah ancaman daripada Israel sendiri. Sebab kan Rusia terpaksa bertindak. Kawasan ni adalah kawasan krisis pertama. Bawah turun lagi kawasan Ukraine, Belarus, turun ke Georgia, turun habis apa sebagainya ni. Masuk ke Turki. Kemudian Tanah Arab. Lepas Tanah Arab, India, Pakistan, Kashmir, ke perbatasan China, dan sampai ke Burma, masuk ke Nusantara kita, Indonesia, Aceh, sampai ke Malaysia dan sebagainya tu, itulah disebut lengkungan krisis. Tempat yang akan berlaku krisis semua. Dan kita tengok bahawa berlaku krisis dah di India, di China, kawasan Turkistan, kawasan Afghanistan, kawasan India, Pakistan, Kashmir tu. Dan Nabi kata akan berlaku. Bila Nabi kata berlaku juga di Nusantara ni, orang-orang Nusantara juga terlibat, maka tak pelik sebenarnya. Kerana ikut ilmu geopolitik pun, ilmu hubungan antarabangsa, itu memang tempat yang vulnerable dipanggil. Tempat yang mudah terbakar, mudah timbul konflik. Jadi Bani Qantura akan berpecah kepada 3 kumpulan. Nabi katalah hadis itulah. Yang mengalami nasib berbeza. Satunya akan binasa, satunya akan kufur, dan satu akan syahid. Perkara ini turut memberi isyarat bahawa Bani Qantura adalah umat Islam ketika berlaku konflik.
Bila Nabi kata ada satu kumpulan ni lepas dia pilih untuk diri dia, dia akan jadi kafir. Ada satu kumpulan ni akan mati syahid. Maknanya orang tak akan jadi kafir kalau dia dok Islam. Lepas dia keluar dari Islam itulah dia jadi kafir. Jadi kalau kafir dah, buat benda Nabi sebut, dia akan jadi kafir. Jadi kafir ni adalah asal dia ni Islam. Dan begitu juga syahid. Orang yang syahid mesti orang Islam. Dan Nabi gambarkan juga Bani Qanturah ini adalah orang Islam. Maka ini juga menyokong pandangan sejarah apabila kita melihat darah keturunan Bani Qanturah ini adalah Bani Jawi dan orang-orang India. Apabila dilihat demografi umat Islam sedunia, pentas Sunda ni Nusantara kita lah, ni bahasa dulu. Dikatakan sebab apa dinamakan pentas Sunda? Sebab 70,000 tahun dulu sebelum berlaku letusan Gunung Toba, sebenarnya tanah Melayu ni jauh lebih luas daripada apa yang ada di Semenanjung ni. Sebenarnya darat ni lebih luas. Terengganu kita ni, patah kita ni lebih luas daripada ni lagi. Ada darat sampai ke tengah-tengah Laut Cina Selatan tu. Nak temu dengan Sabah Sarawak dah. Itu sejarah asal kalau kita baca tentang letusan Gunung Toba. 70,000 tahun dulu lah. Lama dah ni. 70,000, 7,000 tahun dulu. Jadi bila berlaku letusan tu, berlaku gempa bumi, berlaku tanah runtuh, menyebabkan pentas Sunda ni jadi Semenanjung Malaya. Semenanjung Tanah Melayu. Jadi Semenanjung je lah. Dia tak jadi satu pentas yang luas. Ini sejarah. Pentas Sunda menghimpunkan bilangan umat Islam teramai di dunia, mengatasi negara-negara Arab dan sekitar. Kalau kita tengok demografi umat Islam seluruh dunia, negeri tempat orang Islam paling ramai mana? Nusantara kita ni. Walaupun Islam berkembang di Asia Barat, Islam berkembang di Tanah Arab, tapi kalau nak tengok bilangan orang Islam paling ramai atas muka bumi ni, tempat duduk dia adalah Nusantara. Bukan di Tanah Arab, bukan juga di Tanah Rom, bukan di Eropah dan sebagainya. Kat kita paling ramai sekali orang Islam. Indonesia sahaja memiliki 200 juta penduduk beragama Islam. Dan negara tersebut menjadi negara paling ramai umat Islam seluruh dunia. Indonesia boleh bergembira, boleh berbangga dengan jumlah orang Islam yang paling ramai. Negara paling ramai orang Islam di dunia adalah Indonesia. Tidak ramai mana, penduduk kita sendiri pun 31 juta lebih sikit. Dan bilangan kita lebih kurang 70% sahaja Islam. Ada agama-agama lain juga, tak ramai. Tapi kalau capur Indonesia, capur Selatan Thai, capur di Melayu Champa, capur di selatan Filipin, Mindanao, capur belakalah orang-orang Islam yang ada ni, tanah Nusantara ni membentuk proportion orang Islam paling ramai di dunia tanah ni. Dan perkembangan ni pesat, laju. Orang-orang kita ni beranak ramai, orang Islam lah ni. Atau orang Arab pun beranak tak ramai macam kita. Selain pentas Sunda, ini cerita pentas Sunda tadi tu memang gambarkan dah memang orang Islam ramai. Subkontinennya juga memiliki kepadatan umat Islam yang tinggi, terutama di India. Tengah-tengah, Asia Tengah ataupun disebut subkontinen. Kawasan India ni, Pakistan, Bangladesh ni adalah negeri orang Islam ramai juga. Dan mereka ni sebenarnya siapa Islam lebih awal daripada tempat kita lagi. Sebab daripada tanah Arab tu nak mari ke Melayu, tempat Melayu ni, pendakwah-pendakwah mesti lalu India dulu. Dan ada catatan sejarah orang India jugalah yang bawa Islam ke tanah Melayu. Tanpa menafikan peranan pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang Parsi. Orang India juga ada sumbangan bawa Islam ke tanah Melayu. Jadi sebenarnya ikut sejarah, orang India ni lebih awal Islam daripada orang Melayu lagi. Jadi jangan terlalu berbangga. Kita ni Islam berasaskan keturunan semata-mata, tak ada benda pun benda tu. Dan mereka ni ramai orang Islam. Di India sendiri,
Di Pakistan tu memang dah, sebab Pakistan dan Bangladesh adalah dua negara yang British berikan kepada orang Islam. Sebab sebelum daripada tu, orang Islam ni penduduk subkontinen. Dia duduk satu negeri yang dinamakan India. Daripada lembah Indus tu sampai ke sempadan Indochina, kawasan ni adalah semua kawasan orang duduk situ belaka. Orang India belaka duduk situ. Tapi ada provokasi yang tidak henti. Dikatakan dibuat sendiri oleh penjajah sehingga menjejaskan keharmonian antara agama. Zaman teruk lah. Orang Islam ada awak provokasi, sengaja sembelih lembu depan orang India. Orang India anggap lembu ni Tuhan, jadi marah lah. Perang. Berlaku konflik agama. Sehingga British pun marilah jadi hero. Padahal ada pandangan kata mereka sendiri hak buat tu. Dia upah orang suruh sembelih di kawasan India waktu perang. Menyebabkan Hindu Islam tak boleh duduk aman, mereka buat keputusan pisahkan dua penganut ni. Penganut Hindu duduk di tanah Hindu tu, penganut Islam oleh kerana ramai terpaksa pecah pergi ke timur separuh, pergi ke barat separuh. Maka hak pergi ke timur ni dipanggil Pakistan Timur. Hak pergi ke barat ni dipanggil Pakistan Barat. Buat negara baru. Negara dinamakan Pakistan tapi pecah dua. Pakistan Timur, Pakistan Barat. India duduk tengah-tengah. Pusat pemerintahan Pakistan ni duduk di Pakistan Barat. Tapi orang-orang di Pakistan Timur ni tak puas hati. Tak. Dengan pentadbiran Pakistan Barat ni, ini berlawan lah. Kerajaan pusat dengan kerajaan Pakistan Timur ni. Sebab British sekali lagi jadi hero. PBB dah tiba waktu tu untuk berikan kemerdekaan kepada Pakistan Timur. Beri kemerdekaan, lalu jadilah Pakistan Timur ni nama baru dia Bangladesh. Jadi akhirnya negara-negara ni walaupun dah pecah jadi 3 negara, Pakistan, Bangladesh, India, dan dari sudut sejarah ni kita faham lah, orang duduk Pakistan, orang duduk di Bangladesh ni memang asal orang Islam, ramai lah, 90% lebih kalau tak silap. Tapi masih ramai lagi orang-orang yang duduk di India yang beragama Islam, yang tidak berpindah ke Pakistan dan juga Bangladesh. Dan kawasan ni memang ramai orang Islam lah. Bukan saja ramai orang Islam, ramai ulama. Al-Kandahlawi, Al-Malabari, An-Nadawi. Ramai lah. Ramai juga pelajar-pelajar kita. Pergi belajar di Darul Ulum, Dioban India lah, Karachi, Pakistan. Ini tempat-tempat belajar belaka ni. Yang lahir terutamanya ilmu hadis. Jadi mereka ni bukan calon-calon juga keislaman. Pendakwah subkontinen terkenal dengan jemaah tabligh. Bahkan mereka memiliki kesedaran Islam yang lebih tinggi berbanding negara-negara lain sekitar. Ada sudut keislaman ni kita cerita tadi lah. Mereka ada keistimewaan tersendiri. Pendakwah subkontinen terkenal dengan jemaah tabligh. Kalau kita sebut dengan nama jemaah tabligh ni, dia mari pada India ni lah, jemaah tabligh. Yang muncul atas tujuan nak bawa islah, nak bawa dakwah orang kepada agama Islam balik lah. Ada sebahagian cara dia betul, tapi cara antara pendekatan ni dia tak mencampur politik. Ini satu kesilapan lah bagi kita. Kalau tak libatkan politik dalam Islam ni, tak akan ke mana. Sebab jemaah tabligh ni adalah satu jemaah Islam yang paling ramai pengikut dia di seluruh dunia. Lebih ramai pada Ikhwan Muslimin lagi. Lebih ramai daripada Hizbut Tahrir lagi. Lebih ramai daripada mana-mana jemaah Islam yang ada atas muka bumi lagi. Dan mereka wujud lama dah. Tapi mereka tidak mampu untuk
buat apa-apa perubahan kepada kuasa Islam, kepada masa depan agama, melainkan dia buat perubahan secara individu. Amalah kita tengok, kita tak nafilah hak terlibat dengan tabligh ni, daripada mereka jadi hidup sesak, hidup lalai, hidup hanyut dengan hiburan, dengan dunia, dengan tu sebagainya, boleh insaf masuk tabligh ni satu benda yang kita boleh puji. Tetapi mereka juga perlu mengambil tahu bahawasanya kalau kita orang Islam ni tidak mengambil peduli tentang politik, maka tidak akan bawa ke mana. Politik mereka juga kena terlibat. Jadi jemaah tabligh ni yang mempelopori dakwah seluruh dunia dan memainkan peranan utama dalam meningkatkan populasi Muslim di Barat. Orang Melayu pula terkenal dengan umat Islam yang berinovasi dan terkehadapan dari sudut teknologi dan sistematik di kalangan negara OIC. Mana orang Melayu sama ada Indonesia dan orang Malaysia ni, antara kelebihan kita ni, kita orang yang berinovasi, orang yang bijak, pintar di kalangan orang Islam. Ramai di kalangan kita ni yang melahirkan golongan-golongan intelek, golongan-golongan profesional, nak dalam bidang IT, mahir kita, dalam bidang architecture, dalam bidang engineering. Bidang-bidang ni, adalah bidang-bidang yang dipelopori oleh orang-orang Melayu sama di Indonesia ataupun Malaysia di peringkat orang-orang Islam. Mana kita duduk antara negara-negara top lah di kalangan negara-negara OIC. Juga terkenal dengan kemahiran diplomasi yang tinggi sehingga dijemput untuk menjadi perunding bagi berbagai rundingan damai peringkat antarabangsa. Dan sifat orang Melayu yang ada ni, sifat orang Melayu sopan santun, sifat orang Melayu yang berbudi bahasa, lemah lembut. Orang Melayu ni dia ada kekuatan. Kalau kita tengok itu masalah satu kelemahan. Kalau kita tengok kadang-kadang tu orang-orang kritik orang Melayu ni, termasuklah seni pertahankan diri. Orang sampai kritik silap. Sebab tengok silap ni nak kau boleh terajang orang, nak kau boleh tumbuk orang tu, duduk buka bunga situ sini. Lambat. Ada macam taekwondo orang kritik, tapi sebenarnya itulah kekuatan orang Melayu. Daripada seni-seni dan juga akal budi kita yang lemah lembut ini, sebenarnya itu kekuatan yang perlu ada pada zaman hari ini. Sebab hari ini bukan zaman orang guna kekuatan fizikal dah. Orang hari ini guna diplomasi nak capai sesuatu. Orang nak bakar perang, nak bakar senjata dah. Jadi orang Melayu terkehadapan dari sudut. Dan itulah mungkin rahsia sehingga ke hari ini, walaupun tanah Melayu ni sebahagian daripada tanah konflik, tetapi alhamdulillah konflik tidak berlaku. Sama ada konflik dalaman sesama kita ataupun konflik sesama negara-negara sekitar. Alhamdulillah tak berlaku. Sebab kita ada kekuatan ni. Kita ada kekuatan ni dan telah terbukti banyaklah orang-orang Melayu dilibatkan kalau nak selesai masalah-masalah konflik. Macam Tok Guru kita sendirilah. Tok Guru kita banyak selesai urusan-urusan di negara Arab, di selesai di selatan Filipin, di pergi dulu buat rundingan. Dan banyak sebenarnya peranan. Itu kelebihan yang ada pada orang Melayu. Diplomat kita juga hebat. Dasar-dasar luar kita yang bersifat berkecuali, yang boleh ambil manfaat belaka daripada kuasa barat kita boleh ambil, daripada timur pun dua-dua kita baik belaka. Ini satu seni yang tidak ada pada bangsa lain. Justru apabila membincangkan mengenai kebangkitan Islam, bila kita nak cakap tentang Islam akan bangkit di akhir zaman, rantau timur ini tidak boleh dikesampingkan. Bila nak cerita, kita kena tengok juga potensi kebangkitan Islam yang akan bermula di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, perbincangan ini haruslah berasaskan fakta dan nas yang tepat. Bila kita nak bincang tu, kita kena bincang ikut fakta lah. Kita kena bincang ikut nas. Kita bawa hadis ni ada kaitan. Bila Nabi sebut umum, kita kena faham umum. Kita tak boleh nak elaborate lebih-lebih, tambah, takut tambah sehingga mengarut. Malangnya terdapat berbagai teori yang dibina atas nas yang lemah lagi palsu dan fakta sejarah yang songsang. Hadis-hadis turut difahami tanpa mengikut disiplin sebenar. Sebagai contoh, mengaitkan tanah Melayu sebagai Bani Tamim.
Kerana perkataan Tamim dibina atas suku kata Ta merujuk kepada tanah dan Mim mewakili Melayu. Ta tanah, Mim Melayu dia kata. Jadi Bani Tamim ni orang Melayu. Jadi itulah potensi kebangkitan orang Islam mengikut Nas. Ini salah. Padahal Bani Tamim ni sejak pada zaman Nabi lagi adalah orang Arab, bukan orang Melayu. Duduk di Qatar dan sekitar pada hari ini. Kerabat di Raja Qatar tu banyakkannya Bani Tamim lah. Tu Bani Tamim, bukan untuk reka-reka ikut bahasa Jawi. Tanah Melayu tu tak betul. Ada juga yang mengaitkan tanah Melayu dengan rukun Hajarul Aswad. Kalau kita baca dah pada minggu yang lalu, saya kata rukun Hajarul Aswad ni kalau kita ukur molek, bucu tu ukur secara melentang, horizontal, sampai ke tanah Melayu, itu menunjukkan kebangkitan umat akhir zaman ni tanah Melayu. Jadi reka belaka tu. Tak kena langsung dengan cara kita faham Nas. Nak faham Nas, kita faham ikut kaedah ulama' letak lah. Ulama' mustalah hadis, ulama' usul fiqh ajar dah kita. Cara baca Nas begini-begini. Tak boleh ikut pandai. Maka kena ikut di sini. Jadi kalau kita ikut benda-benda ni, ini semua adalah interpretasi yang tidak selari dengan disiplin ilmu Islam yang menyebabkan kita tidak memandaikan umat. Bahkan orang mengajar begini boleh menyebabkan kita ni terus berfantasi, menyebabkan kita ni koyak dah ikut ajaran Islam yang sebenar cara faham. Bukan kita kata tak ada potensi orang Melayu untuk bangkit memimpin kebangkitan Islam, tetapi biarlah guna cara istidlal tu ikut kaedah agama yang betul, ikut fakta sejarah, ikut fakta geopolitik, ikut Nas Al-Quran, ikut Nas hadis, disiplin kena betul, jaga cara istinbat hukum dan sebagainya tu, jangan langgar belakang. Maka itulah benda-benda yang kita kena jaga daripada kita nak mempelajari ilmu akhir zaman ini. Dan saya rasa cukup sekali itulah perkongsian kita pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang disampaikan ini memberi pencerahan kepada kita, dan ini merupakan kuliah terakhirlah untuk sebelum Ramadan ni. Sebab kita ni dah 4 hari akan masuk Ramadan. Saya ambil kesempatan ni untuk ucap selamat menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelum ini, dan kita harapkanlah kita berjaya untuk menjadi orang yang lebih baik selepas daripada Ramadan ini berbanding dengan sebelum Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan ni sekolah untuk didik kita jadi lebih baik. Dan bila sekolah dia ada ujian. Ujian tu bila? Ujian periksa dia adalah 11 bulan yang berikutnya. Jangan tupu nak pulung buat ibadat bulan Ramadan, habis Ramadan tinggal habis ibadat. Jadi tak kena gitu. Kita ni kalau kita pergi sekolah, kita nak ambil ilmu, nak pakai untuk masa depan. Itulah juga Ramadan ni. Madrasah yang nak kita ambil ilmu, nak ambil pengajaran-pengajaran untuk kita bawa bila keluar madrasah ni. Bila habis Ramadan, kita teruskan ilmu-ilmu dan juga tarbiyah yang kita dapat dalam bulan Ramadan ni untuk kita teruskan pada bulan-bulan 11 bulan yang berikutnya sebelum kita masuk balik madrasah Ramadan tahun depan. Jadi itulah sedikit segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Banyak-banyak salah dan silap aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.